Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi dan salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat kurniaan Allah. Moga-moga dengan bersyukur itu mengingatkan kita yang kita adalah hamba yang sentiasa memerlukan padanya. Lalu pada hari ini kita telah tiba pada muka surat 143 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 120. Sebelum kita bermula, ahlan saya nampak ramai para sahabat yang ada bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Apa kita mulakan pertemuan kita dengan memperbetulkan dahulu niat terlebih dahulu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Adakah jelas suara saya pada pagi ini? Lalu mohon maklumkan kalaulah jelas, mohon maklumkan kerana saya harap tidak ada sebarang gangguan waktu perkongsian ilmu ini berlaku. Lalu saya rasa patut saya bertanya, adakah jelas suara saya? Dan kalaulah jelas, maka jelas daripada mana supaya mudah untuk kita dapat berkongsi ilmu pada pagi ini. Okey, lalu adakah jelas? Mohon maklum balas kalaulah jelas. Ahlan kepada sahabat yang memberi maklum balas. Kak Safiah kata jelas. Okey, Kak Laila Omar kata jelas, terima kasih. Dan juga kepada yang lain yang memberi maklum balas. Jom kita perhatikan ayat yang ke-120 daripada muka surat 143 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-120, "Wa dharu zahiral itsmi wa batinah innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharu zahiral itsmi wa batinah." Ahlan, kata Kak Anas Qaimi jelas, daripada Perak pun jelas, kata Kak Salina Salabiah daripada Shah Alam dan juga daripada Kampung Pandan KL. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas. Kalaulah sahabat rasa adanya manfaat daripada perkongsian Hayati Quran pada pagi ini, mohon jasa baik untuk share dan kongsikan supaya lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadharu," dan tinggalkanlah kamu. Wa terjemahnya dan, dharu terjemahnya tinggalkanlah. Wadharu, dan tinggalkanlah kamu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk tinggalkan? Al-ithma, dosa-dosa. Al-ithm, dosa. Firman Allah, wadharu, dan tinggalkanlah. Al-ithm, dosa. Dosa yang bagaimana? Sebab itu firman Allah, zahir. Dosa yang pada waktu itu jelas, yang zahir. Dosa yang jelas dan juga dosa yang zahir. Wa batinah, dan juga dosa yang pada waktu itu tersembunyi.
Maksud dosa yang tersembunyi bukanlah dosa yang dalam hati, tidak. Kerana apa yang ada dalam hati sebelum mana ianya tidak diucapkan, dizahirkan pada perbuatan, maka pada waktu itu, selagi itu ianya tidak dikira sebagai dosa. Tetapi maksud daripada dosa yang tersembunyi adalah pada waktu itu dosa yang dilakukan secara sembunyi. Ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan terbuka, dan ada juga dosa yang pada waktu itu dilakukan secara sembunyi. Maka pada waktu itu tinggalkanlah dosa yang dilakukan secara terang-terangan dan juga dosa yang dilakukan secara sembunyi. Itham zahir, yang jelas, yang terbuka ataupun yang sembunyi. Maka ini adalah pandangan yang pertama. Apakah maksud zahiral itham wa batinah? Dosa yang zahir dan juga dosa yang pada waktu itu batin, yang tersembunyi. Ada pandangan kedua. Apakah maksud daripada dosa yang zahir dan juga dosa yang batin? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah pada waktu itu yang dimaksudkan dengan dosa yang zahir? Dosa yang dilakukan bil jawarih, dengan anggota tubuh badan. Dosa yang dilakukan dengan anggota tubuh badan, dengan tangan, dengan mulut, dengan perbuatan, dengan pada waktu itu mata. Itu dosa yang zahir. Wa batin pula, apakah maksud dia? Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman pada waktu itu, jaga hati dia. Jaga hati. Kenapa? Sebab nanti kita akan belajar pada ayat 121. Permulaan kepada mentaati syaitan adalah pada waktu itu memberikan perhatian kepada bisikan-bisikannya. Itu daripada situ menjadikan seseorang itu taat kepada syaitan. Bermula daripada mana? Bermula daripada hatinya, seperti mana yang kita akan baca pada riwayat 121. Lalu firman Allah, tinggalkanlah dosa yang dilakukan melalui perbuatan-perbuatan kamu. Wa batinah, dan tinggalkanlah juga bisikan-bisikan yang ada pada hati kamu daripada syaitan, apa yang ada dalam hati. Tinggalkanlah. Kerana daripada situ akan membawa kepada dosa yang nyata. Dosa daripada anggota. Lalu ini dua makna. Maksud yang pertama daripada zahir adalah terbuka. Maksud yang pertama daripada batin adalah tersembunyi. Maksud yang kedua daripada zahir adalah pada waktu itu yang dilakukan dengan anggota zahir. Maksud yang kedua daripada batin adalah pada waktu itu memberi makna yang ada daripada sudut bisikan di hati daripada syaitan. Tinggalkanlah semuanya. Makna yang ketiga untuk zahiral ismi wa batinah, ianya adalah salah satu bentuk ekspresi ataupun cara satu bentuk penggunaan dalam bahasa Arab yang pada waktu itu menggambarkan tinggalkanlah semua dosa. Bila disebut zahir dan batin, memberi makna jami', memberi makna tinggalkanlah semua dosa. Maka ada tiga maksud daripada firman Allah, wazaru, dan tinggalkanlah zahir, yang zahir, al-ithm, daripada dosa, wa batinah, dan yang tersembunyi. Lalu ada tiga makna. Makna yang ketiga tadi, maksudnya adalah pada waktu itu jami', keseluruhan, kesemua daripada dosa-dosa. Tinggalkanlah. Kenapa kena tinggalkan dosa? Kenapa dosa itu perlu ditinggalkan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan balasan, akan siksaan, akan akibat orang-orang yang melakukan dosa dan kemudian tidak bertaubat daripada dosa. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah pada perkataan yang berikut, innallazin, inna terjemahnya adalah sesungguhnya, allazina, orang-orang yang yaksibun, melakukan, al-ithm, dosa, pasti, yujzaun, mereka akan dibalas, bi, dengan sebab ma, apa-apa perbuatan yang kanu, adalah mereka yaqtarifun, lakukan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Kenapa Allah suruh tinggalkan dosa yang zahir dan batin, dosa yang pada anggota dan pada hati, dosa, keseluruhan dosa?
Kerana Allah ingatkan bahawa dosa itu apabila dilakukan, dan apatah lagi bila manusia itu tak bertaubat. Dalam hadis Nabi dah terangkan, orang yang bertaubat pada waktu itu seolah-olah dia tidak melakukan dosa. Namun seseorang yang pada waktu itu melakukan dosa, firman Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa pasti akan diberi balasan dengan sebab perbuatan yang dia telah lakukan. Di sini ada beberapa pengajaran yang kita nak ambil pada ayat ini. Pada ayat ini yang pertama adalah tidak ada istilah dosa kecil itu diambil ringan. Banyak kadang-kala seseorang itu kata, ini dosa ni kategori apa, besar ke kecil? Oh, kecil. Kecil tak apa lagi. Maka tak boleh begitu. Tidak ada istilahnya, pengajaran pertama, tidak ada istilahnya pada waktu itu bahawa sesuatu dosa itu adalah kecil. Tak ada istilah begitu. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, tinggalkanlah semua dosa. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah akan dosa yang zahir dan juga yang batin. Memberi pengajaran kepada kita bahawa pada waktu itu dosa itu tidak ada istilahnya kecil tak apa, boleh buat, yang besar je tinggalkan. Kenapa? Sebab dosa yang kecil bila dilakukan berterusan akan pada waktu itu menarik kepada yang besar. Dosa yang kecil apabila dilakukan berterusan akan menarik kepada yang besar. Okey, selain daripada dosa itu apabila dilakukan berterusan, manusia akan anggap ianya tidak lagi dosa. Dosa, kalaulah contohnya kita buat dosa ni setiap hari dan kita tak bertaubat, bahkan untuk tempoh setahun, untuk tempoh 2 tahun, maka akan sampai pada satu tahap seseorang itu tidak lagi menganggap itu dosa. Dia tak akan menganggap lagi itu dosa. Maka sebab itulah firman Allah, tinggalkanlah semua dosa, janganlah anggap mana-mana dosa kecil. Zahiral itham, yang zahir pun tinggalkan. Wa batin, yang dalam hati ataupun yang tersembunyi pun tinggalkan. Itu yang pertama, tidak ada istilahnya dosa ni kecil tak apa. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil pada ayat ini adalah perkataan wazaru, tinggal. Jangan pada waktu itu bila kita tahu ini dosa, kita berkata tak apa, belum sampai masa lagi. Tak apa, belum sampai masa lagi. Tak apa, belum tiba waktunya lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadharu zahiral ithmi wa batinah." Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Daripada perkataan wadharu, dan tinggalkan. Pengajarannya adalah dosa itu mesti ditinggalkan. Dosa itu mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan dosa tersebut. Maka tak ada istilahnya, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada istilah maka pada waktu itu tak apalah, nanti bila tiba seruan tak sampai seru lagi, maka bila tiba seru baru pada waktu tu nak tinggal. Tak ada. Firman Allah ianya daripada kita, wazaru, dan tinggalkanlah. Tinggalkan mesti daripada kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wazaru, dan tinggalkanlah. Itu pengajaran yang kedua. Dosa itu mesti ditinggalkan. Dosa itu bukanlah pada waktu itu nak tunggu waktunya baru ditinggalkan. Semuanya bermula daripada kita. Allah telah tunjukkan apa jalan yang Allah suka dan apakah jalan yang Allah murka. Wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia kedua-dua jalan. Jalan pada waktu itu sama ada menjadi hamba yang bersyukur, inna hadainahus sabil, imma syakira, ataupun menjadi hamba yang dimurkai Allah, wa imma kafura. Allah telah tunjukkan jalan. Maka sebab itu kita nampak pada ayat ini dosa itu pengajarannya perlu ditinggalkan. Ianya bukan nak menanti seru ataupun pada waktu itu nak menanti sesiapa. Kita yang mesti pada waktu itu tinggalkan. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat pada ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mana pada waktu itu manusia itu melakukan dosa dan dia tak bertaubat,
maka sebenarnya dia pasti akan menerima siksaan dia. Sebab itu firman Allah, innallazina yaksibun, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa dan dia tak bertaubat. Kerana selagi mana dia bertaubat, walaupun daripada syirik sekalipun ketika mana masih hidup, Allah akan ampunkan. Tapi dia tak bertaubat. Bila seseorang itu tak bertaubat di atas kelakuan maksiat, maka firman Allah pada perkataan sayujzaun, memberi kepastian, memberi penegasan orang yang melakukan dosa dan pada waktu itu tidak bertaubat ketika mana dia ada peluang, maka pasti dia akan diberi balasan disebabkan apa yang dia lakukan. Dia pasti akan diberi balasan. Maka jangan kita ambil ringan tentang maksiat. Jangan kita ambil ringan tentang dosa. Segerakanlah untuk bertaubat. Kembalilah kepada Allah yang Esa, yang memiliki segala-galanya, yang Rahman dan Rahim. Kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab pada waktu itu setiap dosa sayujzaun. Pada perkataan sayujzaun itu kita ambil pengajaran pasti akan diberikan balasan. Dan adakah Allah zalim bila menyiksa manusia? Bila pada waktu itu menghukum manusia? Firman Allah, tidak. Mereka pun diberi balasan bima kanu yaqtarifun, di atas apa yang mereka lakukan. Manusia itu diberi balasan atas apa yang dia lakukan. Kalaulah dia lakukan baik, kita baca dalam hadis, Allah ganda 10 kali ganda. Ada amalan Allah ganda 700 kali ganda. Ada amalan Allah Subhanahu Wa Taala ganda pada perhitungan yang tidak terkira kerana banyaknya Allah bagi seperti puasa, sabar dan pada waktu itu berlaku baik kepada orang yang menzalimi kita. Kita dah baca beberapa kali. Maka firman Allah, sesungguhnya manusia itu bila melakukan dosa, dia pasti akan diberikan balasan. Dan dosa pula bagaimana? Adakah dosa itu pada waktu itu bertambah? Pada kebanyakan waktu, dosa itu dibuat satu, dapat satu dosa. Berbeza dengan pahala, berbeza dengan ganjaran. Belum lagi ketika mana berada di Baitullah, Mekah, berada di bumi Madinah, digandakan sampai beribu kali ganda. Menunjukkan kepada kita bahawa apabila pada waktu itu kita menerima balasan adalah disebabkan perbuatan kita. Innallazin, sesungguhnya orang-orang yang yaksibun, mereka melakukan pada waktu itu dosa, sayujzaun, pasti akan diberikan balasan. Kenapa? Bima kanu yaqtarifun, disebabkan apa yang pada waktu itu mereka laksanakan dan kerjakan. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang berikut, pada ayat yang ke-121, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan untuk mengambil berat jangan melakukan dosa, pada waktu itu untuk meninggalkan dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu ini menegaskan sekali lagi, janganlah pada waktu itu kamu masih lagi memakan yang haram. Kalau kita perasan pada dua ayat sebelum ini, pada ayat yang ke-118, Allah menerangkan untuk makan yang halal. Firman Allah, fakulu, makanlah daripada binatang yang telah disembelih menggunakan nama Allah. Itu adalah ayat yang ke-118, perintah untuk makan yang halal. Kemudian pada ayat yang ke-119 pun sama, perintah untuk makan yang halal. Walaupun dua kali Allah tegaskan untuk mengambil yang halal, makan yang halal, maka pada ayat 121 lagi sekali Allah tegaskan, lagi sekali Allah ulang firman Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu, firman Allah, wala ta'kulu. Lalu tiga kali, dua penegasan tentang halal, dan ini kali ketiga Allah tegaskan, ya ambil yang halal dan jangan pada waktu itu makan daripada yang haram. Sebab itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan. Wala, wa terjemahnya adalah dan, la terjemahnya adalah jangan. Jangan apa? Lalu kat sini kata para ulama tafsir, bagaimana Al-Quran pada bahagian ini berkali-kali menegaskan untuk ambil yang halal dua kali. Ayat 118 dan 19. Lalu semestinya bila ambil yang halal, maksudnya yang haram tinggalkan. Tetapi Allah tegaskan lagi sekali,
jangan pada waktu itu makan daripada yang haram. Jangan. Wala, dan jangan. Ta'kulu, kamu makan. Daripada apa? Mimma, daripada sembelihan yang lam, tidak, yuzkarismullahi alaih, dibacakan nama Allah ke atasnya. Jangan. Sebab itu kita nampak daripada ayat ini, daripada perkataan ini, betapa diambil beratnya pada waktu itu tentang hukum halal dan juga haram. Sangat diambil berat. Maka Allah dah sebut dua kali, ayat 118 dan kemudian kali kedua 119. Masih lagi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada ayat yang ke-121, wala, dan janganlah ta'kulu, kamu makan daripada sembelihan binatang sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah padanya. Di sini para ulama berbeza pendapat. Adakah seseorang yang pada waktu itu walaupun dia Islam, macam contoh kita adalah Islam, tetapi ketika mana sembelih, dia tidak baca bismillah pada waktu itu, sama ada dengan sengaja ataupun pada waktu itu tidak sengaja. Maka apakah keadaan binatang itu? Orang Islam, kita tak sebut orang yang bukan Islam. Orang Islam yang dia sembelih pada waktu itu dia tidak baca bismillah. Apakah natijah, kesan pada binatang sembelihan tadi? Pandangan yang pertama adalah la tahillu dzabiha, langsung tidak akan halal sembelihan. Orang yang tidak membaca bismillah, sama ada dia tidak baca dengan sengaja ataupun dia lupa, maka pada waktu itu tidak halal. La tahil, tidak halal pada waktu itu. Maka sembelihan orang Islam yang tak baca bismillah, maka pada waktu itu tidak halal sama sekali, walaupun dia terlupa. Lalu ada pun orang bukan Islam memang sepakat, kalaulah dia baca bismillah sekalipun, tetap tak sah kalau yang bukan Islam, kecualilah ahlul kitab dan lain-lain, yang mana itu kita telah belajar pada surah Al-Ma'idah. Maka itu pandangan pertama, bahawa orang Islam yang menyembelih kalaulah tak baca bismillah, lupa ataupun sengaja, tidak halal sembelihan dia. Dan ini adalah pendapat daripada Daud Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, bahawa ketika mana seseorang itu dia Islam, dalam hatinya ada kepercayaan pada Allah, dia Islam. Selagi mana seseorang itu Islam, kalaulah pada waktu itu dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mana dia sembelih binatang, tetapi dia Islam, maka pada waktu itu binatangnya adalah halal. Kenapa? Sebab dalam hati setiap orang yang beriman, maka pada waktu itu adanya nama Allah. Maka sebab itu bagi pandangan mereka, at-tasmiyah laisat syartan. Pada waktu itu membaca bismillah bukanlah syarat. Ianya adalah sunat. Orang yang Islam, yang dalam hatinya memang ada Allah, maka pada waktu itu sembelihan orang Islam tidak wajib membaca bismillah. Ianya adalah sunat. Ini pandangan yang kedua. Dan ini, lalu kalaulah seseorang itu tinggalkan bismillah ketika mana dia nak sembelih binatang, sama ada sengaja ataupun lupa, maka hukum binatangnya adalah halal. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapat Imam Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Atha, dan juga lain-lain. Apakah dalil mereka? Kenapa seolah-olah berbeza daripada ayat yang kita baca? Dalil mereka adalah pada waktu itu mereka berkata, jika diperhatikan betul-betul sababun nuzul, firman Allah, wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan daripada sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah padanya. Maka pada waktu itu adalah ayat ini turun berkenaan tentang sembelihan yang dibaca atas nama berhala. Lalu sebab itu ayat ini turun. Bererti orang yang menyembelih untuk berhala, dia adalah orang yang mana pada waktu itu tidak beriman. Maka ini adalah untuk orang-orang musyrik punya ayat, untuk orang kufar. Dan begitu juga dalil mereka adalah hadis daripada riwayat Imam Ad-Daruqutni,
yang diambil daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza dzabahal muslim," apabila seorang Islam itu dia menyembelih binatang, walam yadhkurismallah, dan dia tidak menyebut nama Allah bismillah, falyakul, maka silakanlah makan, fa innal muslim, kerana sesungguhnya seorang muslim itu fihi, di dalamnya, di dalam hatinya, pada dirinya, ismum min asma'illah, adanya nama-nama Allah. Maka ini pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama terus haram walaupun dia adalah Islam. Tak baca je bismillah, sama ada lupa ataupun sengaja, terus haram. Pandangan yang kedua, maka pada waktu itu kalaulah pada waktu itu dia tak baca tetapi dia Islam, maka automatik sah. Kerana tidak disyaratkan membaca bismillah ketika mana sembelihan. Apakah maksud ayat ini? Telah diberikan jawapan dan juga disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang ketiga adalah kalaulah seseorang itu terlupa baca, maka halal. Kalaulah dia dengan sengaja tak baca, maka haram. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan inilah serba sedikit tentang pandangan-pandangan para ulama berkenaan tentang hukum orang Islam yang tidak membaca bismillah ketika mana sembelih. Namun pada waktu itu ianya adalah digalakkan untuk baca. Maka digalakkan untuk baca, sembelih binatang bismillah, sembelih binatang bismillah. Tapi binatang yang boleh dimakan. Jangan pula ada orang kata, oh maksudnya kalaulah baca bismillah, maka pada waktu itu boleh je makan, jadi halal. Maka dia pun sembelih binatang yang memang tak boleh makan. Ada banyak binatang yang tak boleh makan. Lalu contohnya khinzir, dia pergi sembelih khinzir, baca bismillah kerana jadi halal. Tidak. Maksudnya binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan bila dibacakan bismillah ataupun orang Islam yang sembelih, maka pada waktu itu ianya adalah halal. Kalaulah baca 30 juz pun untuk binatang yang tak boleh makan, ianya tetap tidak halal. Baca bukan sekadar bismillah, daripada bismillah sampai minal jinnati wan nas, nak sembelih binatang yang tak boleh dimakan, apatah lagi binatang yang haram, ianya pada waktu itu tetap tak boleh dimakan. Okey, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah ayat yang ke 121. Okey, masa pun tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan terangkan ayat 121 esok insya-Allah. Ayat 121 kita akan baca esok. Terima kasih kepada sahabat yang bersama, kepada yang kali pertama join, jemput join grup Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Terima kasih kepada yang bersama. Kita harap kita dapat berjumpa jam 9 nanti. Jika tak ada sebarang urusan, kita akan tengok bagaimana. Moga Allah permudahkan insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Terima kasih semua.